والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. لقوله تعالى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Dan surat At-Talaq disebutkan pada minggu yang lalu kita telah membahaskan mengenai orang-orang yang disebutkan bercerai dengan isterinya dan isteri itu dalam keadaan iddah, maka dianya berhak bagi seorang suami untuk dia rujuk kembali dalam tempoh iddahnya seorang isteri yang diceraikan oleh seorang suami, iaitu salah satu quru, iaitu sebanyak 3 kali suci. Bermakna kalau sekiranya seorang isteri itu diceraikan dalam keadaan dianya adalah suci, maka berakhir dari iddahnya adalah ketika dia datang haid yang ketiga. Kalau dia diceraikan dalam keadaan yang ia sedang haid, ini disebut sebagai talaq bid'in, talak yang sepatutnya tak berlaku, tak dibenarkan untuk talak pada ketika isteri dalam keadaan haid. Tapi jatuh talaknya, maka iddah seorang isteri itu akan berakhir apabila ianya datang waktu sucinya yang keempat. Begitu. Jadi perhitungannya seperti itu. Ya. Itu maka dalam tempoh seperti itu suami berhak untuk dia rujuk kepada isteri, dan hak rujuk itu adalah hak suami. Isteri tak boleh untuk menolak kecuali sekiranya memang ada perkara yang boleh ianya bawa kepada hakim, kepada qadi, yang mana dia memang tidak boleh, tak mau untuk rujuk kerana sebab yang dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau tak ada sebab yang dibenarkan syarak, sebab benci saja, sebab tak suka, tak nak, itu tak. Hak rujuk adalah hak kepada suami. Maka seorang isteri mestilah menerima. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk diadakan saksi di situ. Berapa orang? 2 orang saksi. Sehingga disebutkan oleh ba'dul ulama, di dalam nikah, rujuk dan talak ini mesti ada 2 orang saksi. Nikah itu jelas merupakan rukun daripada nikah adalah 2 orang saksi. Tetapi yang rujuk dan juga talak ini macam mana? Maka kalau merujuk kepada ayat yang disebutkan, Allah memerintahkan untuk mengadakan 2 orang saksi di dalam keadaan rujuk, ketika rujuk. Maknanya mesti ada 2 orang saksi yang mengetahui bahawa dia rujuk kepada isteri. Kenapa? Ini adalah untuk menjaga supaya ianya taklah akan keluar dari batasan orang-orang yang talak kepada isterinya melebihi kepada
talak yang sepatutnya. Seperti dah lebih talak 3 tapi orang tak tahu, dia rujuk tolak tapi orang tak tahu, dia sendiri buat, maka dianya akan melebihi daripada apa yang dibenarkan oleh syarak, iaitu talak itu hanya ada 3 kali. Apabila sudah talak 3, maka seorang suami tak boleh lagi mengahwini atau rujuk kepada isterinya, kecuali seorang isteri itu mengahwini kepada seorang lelaki yang lain. Maka timbullah di sini permasalahan yang disebut sebagai Cina buta, mutahallilin, ataupun orang yang menghalalkan. Cina buta ini macam mana? Maknanya seorang suami yang talak kepada isterinya 3 talak 3, maka dia tak boleh kahwin kembali atau rujuk dan kahwin dengan isterinya, kecuali isterinya tu kena kahwin kepada bekas isterinya, kena kahwin dengan orang lain. Maka apa dia buat? Dia cari seorang yang mana orang ini dia upah. Dia kata, kamu kahwin dengan bekas isteri aku, ini duit bayaran, tapi dengan syarat lepas kahwin jangan buat apa-apa. Jangan buat apa-apa, setelah beberapa waktu kamu ceraikan. Nanti lepas tu dia halal untuk dia kahwin. Baik. Apa hukumnya? Dalam hadis baginda Rasulullah mengatakan, dilaknati kepada orang yang menyuruh untuk cina buta dan yang membuat cina buta. Dilarang. Tapi adakah hukumnya itu maknanya tidak sah perkahwinannya? Sah. Kemudian suaminya kahwin balik, sah juga. Tapi dianya berdosa kerana berbuat perbuatan seperti itu. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, Nabi suruh untuk dianya bersama dulu dengan isteri itu. Jadi apabila dia dah bersama dengan isteri, dia tak nak lepaskan dah. Maka tak nak lepas. Adakah hak kepada orang yang membayar upah ini untuk paksa juga dan juga dianya boleh? Tak ada hak kepada dia. Haknya adalah kepada suaminya. Dan ini kadang-kadang banyak berlaku. Dan memang ada yang berlaku. Dia upah, dapat duit, kahwin, dapat kepada bersama dengan isteri itu, kemudian tak nak ceraikan. Nasib siapa suruh? Jadi kenapa nama dia Cina buta? Wallahu a'lam. Mungkin kerana apa, orang kan tak nampak dan sebagainya lah, wallahu a'lam. Tapi tak disebutkan adalah hukumnya haram. Tapi sah. Lain dia punya babnya dan halnya itu. Ya, tapi jadi mesti seorang yang nak rujuk, dalam ayat itu disebutkan wa ashhidu zawa adlin minkum, hendaklah disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil di kalangan kamu, yang mereka itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Maknanya kadang-kadang orang dalam keadaan nak berpisah, masalah rumah tangga dan sebagainya, maka obat segala itu adalah takwa. Akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki daripada yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya. Disebutkan barang siapa yang ianya bergantung kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan rezeki kepadanya daripada yang tak disangka-sangka. Barang siapa meningkata bid dunya, barang siapa yang bergantung kepada dunia, waqalallahu lahu, maka Allah akan biarkan dunia itu yang menanggung kepada orang tersebut. Mana boleh, dunia ini bukan ada kuasa dan sebagainya. Maka jadilah orang itu hamba kepada dunia sebab dia bertawakal kepada dunia, menyerahkan dirinya kepada dunia. Maka serahkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan jaminan untuk diberikan kecukupan dan rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, dan sungguhnya Allah telah pun menetapkan ketentuan kepada setiap sesuatu. Dan disebutkan di sini tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu, kalau kita tengok dalam kitab Nasaih Diniyah, dalam bab yang pertama menerangkan perihal takwa, disusun oleh Imam Haddad,
tentang tawaran Allah kepada orang yang bertakwa. Apa dia tawarannya? Apa faedah? Apa manfaat? Satu, dua. Di antaranya contohnya, yang pertama, ma'iyatullah, penyertaan Allah kepada orang yang bertakwa. Disebutkan disebutkan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Kita kata kalau ayat ini saja, yang lain tak perlu lagi, sebenarnya memadai. Kita kalau berjalan, contohnya kita berjalan dengan orang yang hebat, ada black belt, dianya memang kuat. Kita jalan di satu tempat yang kita tahu tempat tu black area, orang biasanya akan mungkin boleh datang ugut atau merompak. Tapi kita jalan dengan orang hebat, kita akan rasa lebih selamat. Tapi itu pun belum terjamin lagi, mungkin ketika itu dia tewas. Seperti mana Sayyidina Abu Rahman bin Auf ketika di dalam saf, di dalam peperangan Badar, ketika dia berdiri di dalam saf, buat saf semua untuk kita menghadapi musuh, dia pun buat saf. Tiba-tiba dia tengok sebelah dia budak-budak, sebelah kanannya Mu'adz, sebelahnya Mu'awidh. Ini budak-budak kecil. Akhirnya dalam hati dia mengatakan, aku nak menentang kepada musyrikin, orang-orang yang musuh Allah yang begitu besar, 300 lawan 1000. Mana lagi nak mempertahankan diri, nanti terpaksa pula nak melindungi kepada dua budak yang kecil ini. Ini perasaan yang ada ketika dia berada dalam saf. Sebab sebelah dia budak kecil, tiba-tiba sekejap lagi sebelah kanan dia budak Mu'adz. Ketika itu dia tarik baju, wahai Pakcik Abdul Rahman, nanti kalau masuk dalam medan peperangan, bagi tahu kepada aku yang mana satu Abu Jahal. Yang dia tanya ini musuh yang paling hebat. Disebutkan dalam riwayat, Abu Jahal ketika mana dalam peperangan itu, benteng ataupun orang yang membentengi kepada Abu Jahal ini berlapis-lapis. Sebab dia adalah merupakan di antara ketua daripada musyrikin, pembesar-pembesar Mekah. Tapi yang dia tanya ni untuk nak beritahu mana satu Abu Jahal. Wah, kenapa nak tahu Abu Jahal? Diam, jangan cakap kuat-kuat, nanti abang adik saya Muawiyah akan dengar. Nanti dia pula yang dulu akan membunuh kepada Abu Jahal. Wah, hebat. Kerana aku dengar dia adalah orang yang paling menyusahkan, mengganggu dan menyakiti kepada baginda Rasulullah, maka aku nak bunuh dia dulu. Sekejap lagi sebelah sini pula tarik, pakcik nak tanya, nanti masuk dalam dewan, dalam medan peperangan, bagi tahu mana satu yang namanya Abu Jahal. Kenapa nak tahu Abu Jahal? Diam, nanti abang aku tahu pula, nanti dia dengar dia dulu akan membunuh kepada Abu Jahal. Kerana aku dengar dia adalah yang paling menyakiti dan juga mengganggu kepada Nabi SAW. Cinta mereka kepada Nabi itu luar biasa. Apalah agaknya yang telah diajarkan oleh ayah dan ibu dia kepada mereka itu, sehingga timbul perasaan cinta yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Abu Rahman bin Auf kata, yang tadi dia rasa susah aku nak kena lindung pula, sekarang ni dia lebih aman. Dia kata kalau begitu aku adalah orang yang paling selamat sekali. Ini orang hebat, walaupun masih kecil. Memang ternyata ketika masuk dalam medan peperangan itu, mereka ini ibarat singa yang ketika itu terus seolah-olah terbang pergi menuju kepada medan peperangan dan menembusi dari pertahanan dan juga sampai kepada Abu Jahal. Dan ketika itu mereka memendangi kepada Abu Jahal, dan akhirnya ketika itu tewaslah Abu Jahal dan juga gugur mati ketika itu. Ketika itu mereka lari kepada baginda Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kami telah membunuh Abu Jahal. Kata Nabi SAW, tunjukkan aku pedang kamu. Ditunjukkan, benar kamu telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal hinanya ketika itu mati dengan tangan budak-budak yang kecil. Tapi semangat mereka itu. Jadi kalaulah kita ada dengan orang yang hebat-hebat, kita rasa aman. Tapi pun belum terjamin ketika itu kita akan selamat. Kalau kita bersama dengan Allah, Allah bersama dengan kita, apa lagi yang kita perlukan? Dan bagaimana untuk bersama dengan Allah, dan Allah akan bersama dengan kita, iaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya begitu. Di antara yang lainnya ialah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajar kepada kamu ilmu, diberikan ilmu. Seperti juga di antara tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini,
Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka, diberikan jalan keluar, seperti mana ayat yang disebutkan. Maknanya, kalaulah tawaran Allah kepada kita dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah apabila tawar kepada hamba-Nya dan berikan ganjaran, bermakna Allah kasih kepada kita. Dan nak bagi tahu kepada kita bahawa ini seolah-olah satu produk yang ditawarkan oleh Allah. Kalau orang tawar kepada kita satu produk dan dia kata, oh ini manfaat, faedahnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 produk kesihatan, produk kecantikan, kita pun teruja mendengar penjelasan dan kita seolah-olah percaya dengan dia. Akhirnya kita beli tak? Kita akan beli sebab kita percaya. Tapi apa yang dia cakap itu belum tentu betul lagi. Kalau obat, semua penyakit boleh baik. Itu orang yang jual obat memang hebat lah. Semua dia bawa pula testimoninya. Oh yang ni makan dia baik. Dia tak ada cakap orang makan yang mati, ni makan mati. Dia tak cakap. Memang ada orang makan mati tu, tapi dia tak cakap. Sebab apa? Dia nak jual produk dia. Allah Subhanahu wa taala tawarkan produk. Mana ada perkataan yang paling benar berbanding dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah janji, pasti. Manusia janji belum tentu. Maka ini tawaran daripada Allah, iaitu bagi orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Tapi dengan jalan apa? Takwa. Apa itu takwa? Iaitu taat kepada Allah, dan dengan apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Maka akan lahirlah yang disebutkan takwa. Saking pentingnya, maka dijadikan rukun di dalam khutbah setiap Jumaat bagi seorang khatib untuk dia berpesan kepada takwa. Itu adalah merupakan rukun. Sebab apa? Sebab pentingnya yang disebutkan takwa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tadi ni, setelah itu, wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna. Iaitu wanita-wanita, mereka-mereka, yakni wanita ya'isna minal mahid, yang tidak didatangi haid lagi. Wanita yang tidak didatangi haid lagi, maknanya yang menopos, yang sudah pun selesai, yang telah tak ada lagi haid keluar. Satu. Kalau sekiranya inirtabtum disebutkan, kalau sekiranya kamu ragu-ragu macam mana dia punya iddahnya, maka ketahuilah fa'iddatuhunna salah satu ashhur, maka iddah dia ketika itu adalah 3 bulan. Wallahi lam yahidna, begitu juga dengan perempuan-perempuan yang tidak ada haid. Maksudnya yang tadi ni dia haid, kemudian dah berhenti haidnya. Yang setelah itu maknanya perempuan yang tidak ada haid. Wa imma memang dia tak ada haid. Dia ada 2 jenis kategori perempuan. Ada yang tidak ada haid sama sekali. Ada yang tak berhenti, bukan haid, darahnya. Maka dia ini kena kira 15 hari haid, 15 hari istihadah. Maka 15 hari haid dia tak boleh solat, 15 hari yang istihadah dia kena solat walaupun keluar darah. Ada perempuan yang penyakit seperti itu. Dan juga yang dimaksudkan yang tidak ada haid, maknanya yang belum datang haid, seperti mana budak-budak yang belum sampai umur baligh, iaitu yang dikahwini ketika kecil. Maknanya nikah itu sah kalau dikahwinkan ketika sebelum baligh pun. Yang penting yang mengahwinkannya adalah wali mujbir, ayah. Kalau ayahnya dah tiada, datuk dia. Tak boleh wali hakim, tak boleh. Ini bagi perempuan yang belum haid, yang belum baligh. Kemudian diceraikan, belum lagi baligh, tak ada haid, maka dia punya iddah 3 bulan. Kalau perempuan yang sudah habis haid 3 bulan, atau perempuan yang tak pernah boleh datang haid 3 bulan, itu adalah mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut kepada hukum iddah. Apa hikmahnya iddah ini? Bagi yang dah berkahwin, iddah ini yang disebutkan cerai dan sebagainya adalah untuk menjaga nasab, supaya jangan sampai
bercampur di antara sperma atau mani daripada suami yang dia kahwini sebelum itu dengan orang yang dikahwini kemudian. Dibimbangi pencampuran daripada benih yang berada di dalam itu. Jadi Islam nak jaga supaya jelas keturunan daripada zuriat yang dilahirkan. Maka benih itu mesti dijaga. Maka di dalam 3 kali suci itu adalah untuk nak tahu sama ada dia mengandung ataupun tidak. Begitu juga dengan kes yang kata 3 bulan ini. Nah, itu bagi perempuan yang dianya diceraikan oleh suaminya. Kalau yang kematian suaminya dalam surah Al-Baqarah disebutkan, iaitu arba'at ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang kematian suami. Baik. Kemudian wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahunna. Adapun wanita-wanita yang mengandung pula tempoh iddah mereka ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandung. Tapi kalau iddah bagi perempuan yang mengandung, diceraikan suaminya, habis iddahnya apabila dia melahirkan anak atau gugur kandungan dia. Dia mengandung, kemudian diceraikan suami dalam keadaan mengandung. Dia gugur setelah itu. Gugur yang disahkan oleh doktor yang betul-betul bertauliah dan terpercaya. Bukan maknanya keluar darah, gugur dah, kemudian dia habis iddah, dia kahwin. Tak boleh. Pasti gugurnya itu gugur yang benar. Atau melahirkan anak, maka berakhirlah iddahnya walaupun tak sampai dalam tempoh 3 bulan. Dan ada 2 perselisihan yang berlaku adalah apabila seorang perempuan yang mengandung kematian suami. Yang bercerai ini adalah jelas bercerai, tempoh dia punya iddah adalah sehingga melahirkan. Tapi kalau yang kematian suami ini macam mana? Sebab dalam ayat dalam surah Al-Baqarah mengatakan arba'atu ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang mana kematian suaminya. Yang ini pula kalau dia mengandung, apabila dia melahirkan anak atau gugur atau melahirkan anak, maka selesailah ketika itu dia punya iddah. Maka di sana ada perselisihan pendapat mengenai perkara tersebut. Walhasil jumhur, kebanyakan ulama berpegang bagi perempuan yang kematian suaminya dalam keadaan mengandung, sama juga iddahnya adalah apabila dia melahirkan anak. Berpegang daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain ketika mana berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Subai'ah ketika mana dia berkahwin, dia kematian suaminya ketika syahid ketika dalam peperangan. Setelah itu dia melahirkan anak, tak sampai ketika tempohnya dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Disebutkan 40 hari ketika itu, setelah itu dia melahirkan anak. Kemudian setelah itu dia dipinang dan dikahwini. Maka setelah selesai nifasnya, setelah itu dia pun bersama dengan suaminya. Maka ditegur oleh sebahagian daripada para sahabat, maka datanglah dia mengadu kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, apa yang kamu buat itu benar, kerana selesainya iddah kamu adalah ketika kamu melahirkan anak. Maka di sana iddahnya sama ada diceraikan ataupun dianya kematian suami adalah apabila dia melahirkan anak. Jadi maknanya dalam tempoh iddah itu ada perkara-perkara yang diharamkan. Baik kalau diceraikan, yang diharamkan adalah berkahwin. Perempuan yang dalam iddah tak boleh kahwin dengan orang lain. Dalam iddah seorang perempuan tak boleh dipinang oleh orang lain. Tak boleh. Pergi pinang, terima pinangan, tak boleh. Itu tak dibenarkan. Di antaranya juga larangan daripada iddah itu dia keluar daripada rumah yang dia duduk. Tak boleh. Kecuali kalau sekiranya dia mendatangkan mudarat misalnya. Tapi tak boleh untuk dia keluar daripada rumah tersebut. Ini kalau dia bercerai. Dalam iddah bercerai. Talak raj'i disebutkan. Tapi boleh tak dia berhias? Boleh. Berhias dalam rumah tu.
Sebab apa? Sebab mungkin suaminya akan tertarik lagi kepada dia dan rujuk. Berbeza dengan perempuan yang mana dianya kematian suami, tak boleh sama sekali berkhias. Diriwayatkan daripada Ummu Atiyah, disebutkan ketika mana beliau mengatakan bahawa apabila kami dilarang oleh baginda Rasulullah untuk berkabung kepada kematian orang lebih-lebih 3 hari. Maknanya kalau ada orang meninggal, kita pun sedih. Maka sedih itu disebut berkabung kita. Tapi tak boleh lebih daripada 3 hari. Tapi kecuali kalau kematian suami. Kematian suami 4 bulan 10 hari. Disebut ihdad. Ihdad ini berkabung. Maka di dalam keadaan tersebut, maknanya seorang wanita tersebut tak boleh untuk dia keluar daripada rumahnya kecuali sekiranya sangat memerlukan atau dia terpaksa keluar. Seperti kalau dia bekerja, tak ada pendapatan yang lain kecuali dengan bekerja. Tapi dia tak boleh untuk pakai pakaian berwarna-warni, tak boleh pakai perhiasan, emas, cincin, tak boleh, apalagi makeup. Menjaga dirinya dari pandangan orang dan memandang kepada orang lain. Gitu juga kalau dia keluar nak pergi beli barang sebab dia nak beli, nak masak apa semua, ini dibenarkan. Tapi selain daripada itu tak boleh. Hatta dia nak pergi umrah, nak pergi keluar dan sebagainya pun tak dibolehkan. Maka dia mesti untuk berkabung ketika itu selama 4 bulan 10 hari bagi yang ia tidak mengandung. Bagi yang mengandung adalah sehingga dia melahirkan anak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan kepadanya dari urusannya itu mudah. Tadi tawaran oleh Allah akan diberikan makhraja, jalan keluar, diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ini pula, barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan di dalam urusannya kemudahan. Kita ni kadang-kadang kita sebut apa saja kita minta tolong doakan dimudahkannya, seorang mudah dimudahkannya. Kita dalam semua urusan kita nak minta semuanya dimudahkan. Rupa-rupanya ada suatu cara untuk Allah memudahkan segala urusan kita dengan kita bertakwa kepada Allah. Memanglah tak salah untuk kita minta doa dan sebagainya, akan tetapi bagi memudahkan segala urusan kita dan dimudahkan oleh Allah adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan dijadikan baginya di dalam urusannya itu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ini adalah merupakan perintah Allah yang diturunkan kepada kamu. Ayat tadi disebutkan adalah apabila ketika mana Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu ketika ayat yang disebutkan tadi, inirtabtum, kalau kamu ragu-ragu, maka di sana ada dua pendapat yang dimaksudkan dengan apa yang dimeragu-ragukan itu. Pendapat yang pertama mengatakan, iaitu yang diragukan adalah apabila seorang itu dia haid dan dia juga istihadah, maka dia tak tahu macam mana nak tentukan haid, istihadah dan sebagainya. Maka kalau kamu ragu dalam keadaan seperti itu pun, maka dia punya iddah adalah 3 bulan. Qaul tsani mengatakan yang disebutkan yang diragu-ragukan iaitu ragu bagi perempuan-perempuan yang tak ada haid. Yang disebutkan ragu sebab apa? Didalilkan daripada hadis yang diriwayatkan apabila Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan kepada kami atau kepada orang perempuan yang mana dianya diceraikan atau yang kematian suami 4 bulan 10 hari, yang diceraikan salah satu quru'. Tapi kalau perempuan itu tidak haid, atau perempuan yang tua yang tak lagi dan telah putus haid, atau yang belum datang, yang tak datang haid, atau perempuan yang mengandung, ditanya kepada baginda Rasulullah, maka setelah itu turunlah firman Allah yang seperti ini, yang mana ianya adalah merupakan jawapan dari pertanyaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi
Walihada disebutkan yang ragu-ragu itu adalah orang ragu, tak tahu macam manakah untuk nak iddah bagi perempuan yang tua, yang tak datang haid, yang hamil. Maka Allah turunkan, kalau kamu ragu, ini jawapan dia. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh hadza disebutkan ia juga adalah merupakan sababun nuzul kepada ayat ini. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Ini adalah perintah Allah yang turunkannya kepada kamu. Perintah Allah yang diturunkan kepada kamu, bermakna ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebutnya iddah itu sebenarnya adalah bentuk ketaatan. Kalau mengatakan kenapa 4 bulan 10 hari lamanya, susah, berat, dia juga adalah merupakan salah satu daripada bentuk ketaatan kepada Allah, selain untuk nak menyatakan besarnya daripada hak seorang suami itu, sehingga bagi seorang isteri mesti dianya berkabung di atas kehilangan suaminya, dan juga untuk dianya merasakan ketika itu kesedihan daripada kehilangan daripada suami. Ya. Tapi iddah itu adalah untuk seorang isteri. Kalau suami tak. Orang lelaki ada iddah tak? Orang lelaki tak ada iddah kecuali ada beberapa hal, iaitu bagi suami yang mempunyai 4 isteri, kemudian dia nak kahwin lagi, maka dia ceraikan isterinya yang satu. Maka dalam tempoh iddahnya isteri itu, dia juga kena iddah seperti itu. Tunggu sampai selesai baru dia kena kahwin. Maknanya ikut kepada iddah itu. Faham tak? Kalau ianya talak raj'i. Sebab apa? Itu tempoh yang dia kena untuk bagi nafkah, hak isteri dan sebagainya. Dia kena tunggu sampai selesai itu, baru dia boleh kahwin satu lagi untuk cukupkan 4 balik semula. Yang lain daripada itu tak perlu. Lagi kemudian Allah mengatakan, "Wa yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Lagi tawaran bagi orang takwa, apa dia? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka akan dikafarahkan, iaitu dihapuskan kesalahan-kesalahan. Orang yang bertakwa ini dihapuskan. Bermakna, kalaulah kita ini siapa saja daripada latar belakang kita, mungkin dulu kita macam-macam perkara yang pernah kita buat dan sebagainya, kalau kita nak supaya dosa-dosa kita dihapuskan, maka kita kena bertakwa. Kata takwa ni mesti dari dulu ke, dari kecil ke, daripada muda? Tak. Apabila kita faham dan bertakwa, maka ketika itu apa saja yang pernah berlaku dan dosa akan dihapuskan oleh Allah. Tapi lainlah kalau memang orang tu daripada awal bertakwa, itu memang kedudukannya disebutkan orang Allah mencintai kepada orang yang bertakwa, tetapi Allah lebih mencintai kepada pemuda yang bertakwa. Sebab orang muda ni dia susah nak takwa, sebab ujiannya besar, dugaannya berat. Tapi kalau dia boleh bertakwa, seperti mana disebutkan salah satu daripada 7 orang yang akan mendapatkan lindungan Allah pada hari yang tiada lindungan kecuali lindungan Allah, iaitu seorang pemuda yang ianya benar-benar ketika itu beriman, iaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab orang muda ni biasanya ujiannya berat disebutkan. Tapi maknanya bukan bermakna orang tua itu takwa tak diterima. Takwanya akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Wa yu'zim lahu ajra, dan juga akan dilipat gandakan baginya ganjaran. Subhanallah. Jadi tak ada istilah terlambat, istilah tak boleh masuk syurga, istilah tak ada harapan, tak ada. Apabila dia takwa, maka seolah-olah hidupnya bermula daripada situ. Seolah-olah. Betul lah. Yalah, kalau dia takwa, rasanya kosong, habis, dihapuskan. Kemudian ganjaran yang dia buat pula digandakan lagi. Maknanya seolah-olah dikumpulkan satu yang baru. Maka bagi dia itu akan diberikan. Ini kelebihan bagi orang yang bertakwa. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada yang mengatakan bahawa saya tak boleh, saya susah, takwa tu. Tak. Takwa itu ditawarkan oleh Allah kerana Allah tahu bahawa semua manusia itu mampu untuk takwa. Takwa ini dipesan bukan hanya daripada umat Nabi Muhammad, dipesan daripada para Nabi yang terdahulu lagi. Pesanan dan wasiat yang selalu disampaikan kepada umat-umat adalah takwa.
Dan kita juga selalu dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini hukum yang disebutkan dalam surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai iddah. Yang diterangkan di sini adalah iddah yang tak diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Yang dalam surah Al-Baqarah diterangkan tentang iddahnya bagi orang-orang yang kematian suami 4 bulan 10 hari bagi mereka yang tidak hamil. Bagi yang hamil, maka ianya mengikut kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bagi orang yang hamil iddahnya adalah sehingga dia melahirkan atau keluar daripadanya kandungannya. Yang di dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang iddah bagi seorang perempuan yang diceraikan, ditalak, iaitu 3 kali suci. Maka dalam ini disebutkan adalah mengenai perempuan yang dianya ditalak, diceraikan, tetapi dianya maka dia punya kadar waktu bagi perempuan yang tidak berhaid adalah 3 bulan. Maka 3 bulan setelah itu barulah ketika itu selesai daripada iddahnya. Maka dia dibenarkan untuk kalau dia nak berkahwin lagi dan sebagainya, itu barulah dibenarkan. Wallahu ta'ala alam.